Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua subscribers aku. Terima kasih kerana mengunjungi channel aku dan menonton video ini. Kepada yang baru masuk tu, ini adalah Zain Asal Sport. Sebelum aku bermula, jangan lupa klik butang subscribe dan ketik butang loceng untuk mendapat notification video terkini daripada aku. Malam ni aku sebenarnya tak nak buat video, memandangkan aku rasa perlu buat juga. Hari ini adalah hari ke-11. Hari ke-11 aku menjalani perintah kuarantin di pusat kuarantin lah, di Kota Samarahan. Kuarantin ini adalah salah satu syarat wajib kepada semua travellers yang memasuki negeri Sarawak lah. Semasa tiba di lapangan terbang, aku perlu isi borang lah. Bila dah sampai dekat airport tu, kita kena isi borang. Dan aku dan keluarga aku semua dikendaki menjalani kuarantin wajib. Kuarantin wajib selama 14 hari. Kalau tengok dalam surat ni pun, surat yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Di surat ni kami dapat di airport. Kami kena isi, kami kena tanda tangan. Kami dikendaki menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di pusat kuarantin. Kalau kau tengok kat sini, memang mana ni? Dia kat situ ada tulis dengan jelasnya. Daripada 31 Ogos aku balik ke sini, ke Sarawak. Dan aku kena kuarantin wajib selama 14 hari sampai 14 September. Dan apabila aku dapat surat ni, aku kena bayar swab test, swab test RT-PCR sebanyak RM150 seorang. Dan kami bertiga, jadi bayarlah 150 kali 3, jadi 450 kami kena bayar. Dan aku dimaklumkan yang kalau kita kuarantin pada 14 hari, kita kuarantin 14 hari, kita akan di swab test lagi sekali pada hari ke-10. Dan apabila hari ke-10, bermaksudnya semalam lah, hari ni 11 September. Semalam hari ke-10, 9 hari bulan, 2 hari lepas, aku ada bertanya kepada pihak orang yang in charge dekat pusat kuarantin aku ni. Sepatutnya kami buat swab test pada hari ke-10. Jadi macam mana tu, aku tanya pihak kuarantin lah. And then apabila mereka reply, mereka menyatakan arahan sepatutnya bukan kuarantin, swab test bukan hari ke-10, hari ke-13 ke-14. Aku pun mempersoalkan lah, kenapa dalam surat ni, kenapa dalam surat arahan kuarantin ni hari ke-14, 14 hari aku kena kuarantin. Jadi adakah aku kena swab test hari ke-13 ke-14 dan result dapat hari yang sama, lepas tu kami boleh dibebaskan, ataupun kena tambah lagi hari kuarantin? Pihak pusat kuarantin tu cakap kemungkinan akan ditambah lagi jadi 17 hari. Jadi aku pun mempersoalkan kenapa arahan dalam surat ni kata 14 hari tapi pelaksanaannya 17 hari. Jadi tak selari arahan dengan pelaksanaan. Jadi aku pun cuba WhatsApp SDMC dan aku guna dua saluran lah. Aku guna saluran WhatsApp dengan aku guna email. Kalau orang boleh tengok nanti aku tunjukkan. Aku nak tunjuk sekarang ni. Kalau ikutkan, aku di kuarantin selama 14 hari. Jadi pada hari ke-10, pada hari ke-9, aku dah tanya pihak kuarantin, person in charge lah tempat kuarantin aku ni. Jadi aku tulis kat sini, salam, saya ingin maklumkan kalau diikutkan esok hari ke-10, maknanya 10 hari bulan 9, kami di kuarantin dan perlu menjalani swab test, betulkan esok? Dan dia kata swab akan dibuat pada hari ke-13 dan 14. Dan aku pun tunjuklah surat, petikan surat, snapshot surat ni yang mengatakan aku di kuarantin selama 14 hari. Apa yang dibalas adalah, ini yang berlaku sekarang cik, sebab ada miscommunication kalau ikutkan 17 hari. Benda ini kami sudah panjangkan kepada pihak berkenaan sebab arahan pihak KKM. Dia kata arahan pihak KKM swab on the day 13 ataupun day 14. Kalau dia orang ambil swab pada day 13, bila akan keluar? Dia tanya aku balik. Itu isu yang kami selalu terima. Sebab tu masa cik daftar, saya telah penjelaskan swab akan dilakukan pada hari 13-14. Masa aku masuk tu, dia tak ada cerita pun kat aku pasal day 13-14 ni. Dia hanya cerita pasal bilik je. Dan cik akan keluar bukan ikut tarikh tu lagi bila cik swab on day 13 ataupun 14. Pelik juga kan? Pelik juga.
Dan aku pun cakap lah, nanti saya akan inform SDMC pasal isu ini. Dan dia kata dia macam tak ni lah. Dia tak yakin dengan saya lah. Dia kata, dengan aku lah, dia kata kalau kata-kata cik boleh didengar, memang saya tabik spring. Jadi sedangkan kami selaku pelaksana ini terpaksa menghadapi maki hamun dan menjawab semua dari traveller. Isu ini kami sudah bangkitkan. Jadi KKM mana ni yang menyatakan swab test pada hari 13 ke 14? Ini adalah salah satu perbualan dalam Facebook. Kalau korang baca dalam Facebook punya Sarawak Disaster Information ni pun ramai tak setuju dengan kuarantin 14 hari ni. Jadi jangan terkejut lah kalau dengar semua yang tulis dalam ni mengeluh-ngeluh. Jadi kenapa ni yang kita dapat baca lah. Setuju sangat kenapa Sarawak ni nak kurung 14 hari. And then bukan 14 hari dah naik 17 hari. Tapi ada orang kata Miri masih 14 hari. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa benda ni berlaku? Jadi persoalan aku adalah kenapa wujudnya perbezaan hari ini. Dari segi sains, kenapa wujudnya perbezaan hari? Sebab kita sekarang ni dealing dengan Delta, virus COVID, varian Delta. Jadi seharusnya arahan samalah. Kawan aku 9 hari ke-9 dah swab test. Aku ada email pihak SDMC. Aku email SDMC dan aku juga WhatsApp. Kita tengok yang email dulu. Ni adalah email yang aku bagi. Sedang menjalani kuarantin bla bla bla. Jadi kalau ikutkan hari ke-10 kami di kuarantin dan perlu menjalani swab test. Apabila saya merujuk dengan pihak kuarantin mengenai perkara ini, saya dimaklumkan bahawa swab test akan dibuat pada hari ke-13 atau hari ke-14. Jadi kenapa di dalam surat arahan kuarantin tarikhnya berbeza sedangkan pelaksanaannya berbeza? Kalau swab test kami dibuat pada hari 13 atau 14, bila sebenarnya kami akan bebas dari kuarantin? Kenapa tidak dimaklumkan awal-awal semasa isi borang di lapangan terbang? Kenapa tidak dinyatakan terang-terang dalam SOP kemasukan Enter Sarawak cakap 14 hari? Ya, aku Enter Sarawak kata mandatory kuarantin 14 hari. Sekarang ni kalau korang tengok WhatsApp aku tadi, dia kata dah 17 hari. Dalam surat kuarantin pun dah dinyatakan sehingga 14 September. Kenapa swab test pada hari 13 atau 14 pula? Saya dengan rendah diri ingin memohon pihak SDMC agar swab test dibuat pada hari ke-10. Bukan aku mohon. Sepatutnya mereka kena buat SOP ni sebab dalam surat yang aku dapat, aku di kuarantin 14 hari. Ini aku pula kena minta memohon benda yang sepatutnya diorang buat. Seperti mana yang saya maklumkan dari awal tadi, saya mempunyai seorang anak. Seorang anak yang berumur 2 tahun dan tempoh kuarantin yang lama menyebabkan gangguan emosi kepadanya. Anak saya sudah mula stres, menjerit-jerit tanpa sebab dan takut apabila pintu terbuka kerana lama terkurung di sini. Sekurang-kurangnya jika kami dapat dibebaskan pada hari ke-14 akan membantu mengurangkan tekanan emosi yang anak saya hadapi sekarang. Diharap pihak SDMC tidak memandang sepi akan email yang saya hantar ini. Dalam ketegasan kita mengekang wabak COVID-19, kita juga perlu jelas dalam memberi arahan dan ada sedikit simpati kerana anak-anak ini perlukan budi bicara juga. Lepas tu apa? Pihak SDMC balas, dimajukan pemohon dari pemohon ini untuk menjalani swab test pada hari ke-10 dan kuarantin sehingga hari ke-14 saja. Kau faham tak? Dia mengatakan aku memohon. Dalam ni memang aku tulis memohon sebab aku menggunakan bahasa yang bersopan santun, memohon. Padahal benda ni mereka yang kena buat. Mereka kena buat sebab dalam surat memang 14, kuarantin 14. Jadi aku tak memohon sebenarnya. Benda ini seharusnya adalah mereka yang perlu buat benda ni. Jadi apa ni? Apa ni? Aku juga WhatsApp pihak SDMC. Aku WhatsApp juga SDMC. Kita tengok apa yang SDMC reply. Mana SDMC ni? Ni. Aku gunakan perkara yang sama lah. Isu yang aku bangkitkan ada benda yang sama sebab benda yang sama, cuma aku guna saluran yang berbeza. Kuarantin 14 hari bla bla bla. Kenapa ni? Kenapa hari ke-13 14 patutnya hari ke-10 dan dia tak balas. Hari ni baru dia tak balas. Sampai hari ni aku pun cakap SDMC mohon jawab. Ada kawan saya di Kuching hari ke-9 dah swab test. Kenapa ada perbezaan? Dia balas apa? Ikut arahan KKM di pusat kuarantin. Jadi adakah arahan KKM ni arahan dia tak sama? Adakah SOP
KKM di Samarahan berbeza? Adakah SOP KKM di hotel di Kuching berbeza? Okey, adakah SOP KKM di tempat lain berbeza? Jadi pihak KKM dengan SDMC mungkin boleh bincang lah benda ni sebab yang tanggungnya adalah kami yang di kuarantin. Kalau aku datang seorang, kuarantin 30 hari pun tak apa. Aku makan tidur ni aku bawa anak. Aku bawa anak. Kita kena faham emosi anak ni. Anak aku dah jadi trauma. Tengok orang pakai PPE, dia memang menangis macam nampak hantu lah. Aku tak nak buat video. Tapi kalau korang nak aku buat video, korang tulislah dalam bahagian komen kat bawah tu. Dan tengok apa nak tengok reaksi anak aku bila pintu bilik aku ni diketuk masa pihak petugas nak hantar makanan. Dia orang pakai PPE kan. Anak aku trauma tengok orang pakai PPE. Jadi mungkin boleh diambil perhatian lah. Pihak SDMC, pihak KKM, pihak pusat kuarantin lah. Kami yang kena tanggung benda ni. Kami yang kena tanggung benda ni. Sepatutnya aku di swab test pada hari ke-10. Itu yang maklumat yang aku terima di airport. Sebab arahan sebenar daripada airport adalah 14 hari. Jadi aku akan di swab test pada hari ke-10. Aku dengan family aku hari ke-10. Tetapi bila hari ke-9 aku tanya pihak kuarantin sini, dia kata tak. Arahan berbeza. Ada salah faham bla 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 bla, dan dia kata aku sepatutnya kami sepatutnya akan di swab test pada hari ke-13 atau ke-14. Jadi apabila hari ke-13 14, jadi jadi kuarantin aku akan dipanjangkan jadi 17 hari. Jadi aku mempersoalkan kenapa tak ditulis di dalam arahan kuarantin ni. Lepas tu dia kata itu salah faham bla bla bla. Aku sebenarnya tak boleh terima. Tak boleh terima sekiranya benda tu tak bertulis. Benda tu sepatutnya kalau nak kuarantin 17 hari, kalau nak kuarantin 17 hari seharusnya dinyatakan dengan jelas 17 hari, dan we are okay with that lah. Ni dalam ni kata 14 hari tapi pelaksanaannya 17 hari. Satu lagi aku nak kongsi benda ni apabila aku tengok pelaksanaan dia tak seragam lah. Ada kawan aku di kuarantin di Kuching, hari ke-9 hari ke-9 dia dah di swab test. Padahal di Kuching kes lagi tinggi daripada di Samarahan. Kalau ikutkan hari ni, ini adalah statistik terkini statistik terkini 11 September 11 September kes di Sarawak. Di Kuching 1405 kes. 1405 kes, tapi hari ke-9 dah boleh swab test. Maknanya kalau cepat, mungkin hari ke-11, 12 dah boleh keluar. Tapi aku yang di kuarantin di Samarahan, kes hari ni 214 kes. 214 kes tapi kuarantin sampai 17 hari. 17 hari dikatakanlah kalau aku kena swab test pada hari ke-13. Hari ke-14 maknanya 17 hari lah menunggu result PCR tu. Kalau hari ke-13 16 hari lah aku kena kuarantin kat sini. Jadi kalau ikutkan kalau kita tengok dalam statistik pun memang Kuching punya kes akan sentiasa tinggi daripada Kota Samarahan. Kenapa kuarantin kat sini lagi lama daripada kuarantin kat Kuching? Dan dia tak sama. Mohon untuk SDMC jelaskanlah kenapa terdapat perbezaan hari ni. Tak semua orang suka kuarantin lama-lama. Kami ada komitmen lain. Aku ada anak aku 2 tahun. Duduk dalam bilik terkurung. Dia sampai trauma. Dia kena swab test. Nak masuk Sarawak dia kena swab test. Bila dia tengok orang pakai PPE dia takut, dia trauma lah. And then makanan dihantar setiap hari dan orang yang hantar makanan tu pun pakai PPE. Bila dia tengok orang pakai PPE dia trauma, macam nampak hantu lah. Jangan kurung lama-lama lah, buat swab test cepat-cepat lah. Kami ada komitmen lain, aku pun kerja juga. Balik ke Sarawak ni bukannya aku pergi bercuti, aku dapat kebenaran masuk. Dan aku pun patuh. Kalau dia nak bagi 14 hari boleh buat kuarantin 14 hari, tapi pelaksanaannya kenalah 14 hari. Jangan sekejap 14 hari lepas tu kata 17 hari. Tapi yang menjadi mangsanya adalah aku dan mungkin orang lain yang mengalami benda yang sama tapi tak bersuara lah. Jadi aku ambil risiko untuk bersuara. Walaupun aku di pihak yang teraniaya sekarang ni, ada yang akan masuk ke Sarawak bersedia untuk menghadapi keadaan macam ni, ketidakseragaman arahan. Dalam surat kata lain, pelaksanaan kata lain. Itu saja daripada aku. Terima kasih dan bye-bye.